hari ini. Dan sebagai panduan bersama, to move. Oke, sebagai panduan bersama, kandungan pembentangan pada hari ini adalah disusun seperti berikut, yaitu saya akan menyatakan apakah objektif pembentangan pada hari ini, dan saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah penubuhan Museum Sarawak, dan kemudian secara ringkas juga tentang pengenalan tentang Oh, ni Sarawak pula dan mana pula ni masyarakat pula. di Sarawak. Dan kemudian mitos asal-usul Sarawak, mitos asal-usul Manik, dan koleksi Manik Jabatan Museum Sarawak, dan apakah fungsi Manik yang digunakan pada zaman dahulu, apakah fungsinya, apakah signifikannya dalam masyarakat orang Sarawak, dan kemudian seperti peredaran zaman juga yang berubah, maka penggunaan dan fungsi Manik juga berubah. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang perubahan apa yang sedang berlaku, dan seterusnya adalah kepada penutupan. Okey, objektif adalah satu adalah untuk menambah kepada pengetahuan yang sedia ada, iaitu menambah kepada body of knowledge tentang Manik yang sedia ada pada tuan-tuan dan puan-puan tentang keunikan warisan seni Manik dari Sarawak. Dan yang kedua, supaya Manik yang, maksud saya maklumat tentang Manik yang mewarnai kehidupan masyarakat etnik di Sarawak dari dulu sehingga sekarang ataupun sehingga kini adalah kita fahami, dan dengan secara langsung ataupun tidak langsung, warisan seni Manik akan terus dimartabatkan dan tidak akan hilang daripada warisan negeri kita. Dan ini adalah Museum Sarawak. Yang ini kami panggil, kadang-kadang kami panggil old building ataupun etnologi museum. Museum Sarawak ini dipanggil museum, bangunan ini dipanggil Museum Sarawak. Ini adalah satu landmark yang sangat kita tidak akan lepas jika kita ke Kuching Sarawak, kita tidak akan tidak tengok bangunan ini. Kerana dia di tempat yang sangat strategik, iaitu di Padang Merdeka dekat waterfront. Dan ini adalah museum yang tertua di Borneo, yang pertama di Borneo, yang telah dibina dan dibina pada tahun, maksud saya museum itu dah dibina pada tahun 1886, tetapi bangunan yang seperti kita tengok ini telah dibuka pada tahun 1891, 4 Ogos 1891. Dan dia menjadi satu institusi yang sangat penting dalam mengumpul, memelihara segala warisan khazanah ataupun warisan budaya di negeri Sarawak. Jadi sejak penubuhan Museum Sarawak, museum ini telah menjadi satu museum yang dikenali sebagai satu museum yang kecil tetapi mempunyai koleksi-koleksi yang sangat yang unik di Malaysia. Dan mengikut Tom Harrison, iaitu kurator Museum Sarawak pada tahun 1956, beliau mengatakan Museum Sarawak adalah satu museum all-round museum, maksud dia museum yang umum yang mengumpul apa-apa ada yang di Sarawak, daripada kraft, daripada harta pusaka ataupun dari binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan museum ini memainkan peranan yang penting kerana dia telah mengumpul, memelihara, mendokumentasikan dan menyediakan maklumat berkenaan dengan budaya-budaya negeri Sarawak. Dan Sarawak adalah satu negeri yang besar tetapi mempunyai penduduk yang belum ramai sangat, iaitu 2.9 juta pada tahun ini, yang mengandungi lebih daripada 20 etnik di Sarawak. Dan dari segi kepelbagaian etnik, dan inilah yang menyumbang kepada kepelbagaian koleksi yang kita ada di Museum Sarawak. So, ini adalah apa yang telah dipamerkan, tapi sekarang museum ini telah kosong. Kita sedang menunggu pengisian dan telah diubah suai, dan harap-harap dalam masa terdekat kita akan buka kepada umum tentang maksud saya museum ini. Ini adalah antara bahan-bahan yang telah dipamer sebelum ini. Ini di bahagian atas. Dan yang pernah pergi ke Kuching memang tidak akan lupa tentang apa yang telah dipamerkan di sini.
Dan sekarang kita ada satu museum yang terbaru yang baru berusia beberapa bulan yang dibuka pada 4 Mac yang lepas. Dan setakat ini adalah satu mercu tanda yang sangat besar juga di Kuching yang tidak jauh daripada museum lama, yang menjadikan satu museum yang sangat besar setakat ini di Malaysia. Dan dia ada 5 tingkat. Tiga tingkat untuk pameran, satu tingkat untuk galeri, children gallery. Jadi di museum, di galeri children, maksud saya di children gallery, kanak-kanak boleh bermain dengan objek yang ada dan boleh macam merasakan macam mana di museum, dan dengan tema iaitu ke arah memelihara alam sekitar ataupun memelihara sungai di negara kita. Dan dia ada 3 tingkat untuk pameran dan dia berdasarkan beberapa tema. Antara tema yang dipamerkan ataupun tema dalam museum ini adalah, satu adalah harmony with nature, maksudnya masyarakat yang hidup harmoni dengan alam sekitar, dan pameran ataupun objek yang dipamer adalah berkaitan dengan macam mana kesinambungan ataupun kelestarian kehidupan masyarakat dengan alam sekitar. Dan yang kedua, object of desire. Object of desire adalah satu galeri yang menunjukkan objek-objek yang menjadi sesuatu yang kita kena cari. Maksud saya macam yang saya ceritakan di sini adalah manik. Manik adalah salah satu daripada object of desire masyarakat Sarawak. Ada Puak Kumbur dan sebagainya. Dan tema lain adalah time changes, itu dari segi sejarah ya. Baik. So ini antara yang dipamerkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jika datang ke Sarawak jangan tidak pergi ke museum ini ya. Dan dialu-alukan ataupun digalakkan untuk melawat ke museum Borneo Cultures Museum. Ini antara yang dipamerkan. So ini adalah object of desire juga. So kita lihat kepada, ini adalah Bandaraya Kuching, dan yang di sebelah kanan saya adalah Borneo Cultures Museum, dan yang bangunan putih yang kecil itu adalah Museum Sarawak yang pada tahun 1891 telah dibuka. Dan sekarang daripada satu bangunan yang kecil, sekarang kita mempunyai lebih daripada 12 galeri pameran dari Kuching sampai ke Limbang. Sedikit tentang pengenalan Sarawak. Sarawak adalah sebuah negeri yang mempunyai pelbagai kaum dengan budaya yang pelbagai juga. Seni manik terdapat dalam berbagai masyarakat di Sarawak. Seperti kita lihat dalam gambar ini, hampir setiap mereka ada perhiasan ataupun ada manik yang menghiasi pakaian mereka, menghiasi topi mereka, menghiasi apa lagi ya, yang malah senjata yang dipegang juga ada, macam parang, ada juga manik. Dan masyarakat yang masih lagi membudayakan manik dalam aktiviti kehidupan seharian mereka ialah kaum orang Ulu. Dan kaum orang Ulu adalah satu kaum etnik kecil yang terdiri daripada Kayan, Kenyah, Lumbawang, Bisaya, Berawan, ramai lagi ya. Dan mereka terkenal dengan kemahiran menganyam manik ke pelbagai kraft tangan seperti bakul manik, macam apa-apa yang dipegang boleh diubah menjadi satu kraft manik. Contohnya pakaian pun disulam dengan manik, rantai pun dibuat daripada manik, beg tangan pun ada manik, anting-anting pun ada manik, selempang, tali pinggang dan sebagainya. Dan selain daripada orang Ulu, kaum Iban dan Bidayuh juga masih aktif dalam menghasilkan kraft tangan manik. Dan setiap kaum ini ada identiti ataupun ada motif yang tersendiri yang boleh melambangkan. Kalau kita sendiri di Sarawak kita tahu, oh ini manik yang dihasilkan oleh orang Ulu, ini manik dihasilkan oleh Bidayuh dan Iban, macam tu. Dan kerana setiap kaum ada identiti ataupun motif yang signifikan mewakili, melambangkan kaum itu sendiri. Seperti kaum Iban, masyarakat orang Ulu hidup di rumah panjang di kawasan pedalaman. Pengalaman saya sendiri hidup di rumah panjang. Dan kehidupan saya di rumah panjang telah mendedahkan saya kepada budaya menganyam manik sejak kecil lagi. Kerana kami hidup di rumah panjang, ruai adalah adalah satu ruang yang terbuka yang kita boleh pergi ke mana-mana tanpa dijemput, kita boleh pergi. Dan daripada
daripada kontak kita dengan orang dewasa di ruai ataupun dalam rumah mereka apabila mereka menganyam manik. Kita suka pergi tengok. Dan kadang-kadang mereka beri kita, nah kamu belajar, kamu buat macam ni. Jadi kami belajar dari membuat manik yang dari motif yang sangat mudah seperti rantai yang dianyam ataupun dibuat manik daripada rantai yang dibuat daripada manik daripada bentuk yang simple kepada panel yang lebih rumit seperti panel yang kita lihat kepada di atas sunhead ataupun di topi ataupun penggendong bayi. Dan apabila kita sampai ke motif yang agak suka, kita akan serah balik kepada orang dewasa dan mereka ajar kita. Dari di situlah minat saya tentang manik bermula dan dari situ juga saya terdedah kepada membuat manik. Tapi sekarang karena saya sudah lama di bandar, jadi skill itu semakin menurun. Tapi kalau jika saya diberi kesempatan tu buat, memang saya masih lagi dapat menghasilkan kraft tangan manik. Dan saya lahir ini saya menceritakan pribadi saya macam mana saya terdedah ataupun expose kepada budaya membuat manik ya. Saya lahir dalam masyarakat yang menghasilkan seni kraft tangan manik. Mak saya, kakak saya, makcik saya, nenek saya, semua boleh membuat kraft tangan manik. Mungkin semasa saya masih bayi lagi, saya diberikan gelang tangan manik yang berwarna-warni kerana mengikut kepercayaan kami. Jika bayi yang baru mengenal macam baru dapat melihat cahaya, itu kepercayaan kami. Mereka akan diberi gelang manik yang berwarna-warni supaya dia dapat mengenal warna. Dan itu mungkin telah diberi kepada saya semasa saya bayi. Kerana mendiang ibu saya telah meninggal. Beliau membuat gelang manik untuk anak perempuan saya dan disarungkan di tangan anak saya apabila ada berumur 1 bulan. Gelang tersebut hanya ditanggalkan apabila gelang manik itu semakin ketat di pergelang tangan anak saya. Manakala ibu mertua saya, dia menyediakan satu perhiasan kepala manik ataupun headgear untuk anak saya. Jadi anak perempuan disediakan headgear. Anak lelaki saya belum tengok lagi. Tapi biasanya diberi hanya gelang tangan. Dan di sini kita melihat manik itu, tujuan saya menceritakan ini adalah untuk menunjukkan bahwa manik berada dalam kehidupan kami di Sarawak sejak kecil malah sampai ke kita kembali ke tanah. Dan fungsi manik adalah berbeza-beza mengikut budaya setiap etnik di Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun manik pada mulanya tidak berasal daripada Sarawak seperti saya ceritakan tadi ya, namun terdapat beberapa mitos tentang asal-usul manik. Ini menunjukkan bahawa budaya membuat manik ataupun menghasilkan manik ini telah macam jadi sebati dengan budaya masyarakat di Sarawak. Walaupun memang ada satu perusahaan membuat manik di lawas, tetapi itu dibelajar. Asal-usulnya memang manik ini memang daripada luar. Dan saya akan memberi 2 contoh mitos yang saya perolehi, iaitu mitos tentang asal-usul manik yang saya perolehi dari kerja lapangan saya di Baram. Baram ini terletak di bahagian Miri, di bahagian utara Sarawak. Dan seperti telah saya katakan tadi, manik adalah satu atom yang sangat signifikan di Sarawak. Sehingga kan ianya wujud dalam cerita rakyat mereka. Hingga ada wujud pun dalam cerita epik, cerita hero-hero yang menunjukkan hero tu ada manik yang cantik, hero yang berani tu ada memakai manik sehingga ada manik di parang dia masa dia pergi berperang. Sehingga macam itulah manik yang daripada luar ini tadi dimartabatkan sebagai satu budaya yang sangat-sangat penting dalam masyarakat Sarawak. Dalam temu bual saya dengan seorang informan saya di Longsan, ini pada Julai 2018. Nama beliau adalah Puan Suling. Jadi saya mohon izin untuk saya menceritakan kerana laporan saya masa itu dalam bahasa Inggeris, jadi saya mohon izin untuk saya baca nota saya masa itu tentang mitos manik daripada masyarakat Kenyah, iaitu salah satu masyarakat pribumi di Sarawak. Dia menceritakan macam ni, beads were given to a lady from the river. Dia menyatakan manik itu diberi kepada orang ini daripada sungai. Kerana seperti saya katakan tadi, Rumah Panjang berada di tepi sungai, di pedalaman. Jadi memang zaman dulu memang tidak ada jalan raya seperti sekarang, tapi sungailah jadi highway ataupun jalan raya untuk perhubungan masa itu. So how she got the beads was, one day she went to hand fish in a river nearby
Dia house in Kalimantan. Yang ini Puan Suli mendapat cerita ini daripada seorang perempuan daripada Kalimantan Indonesia yang datang ke Longsan untuk berkunjung ke Sarawak masa itu. So while hand fishing, bali sungai maksudnya roh sungai yang dalam rupa ataupun dalam keadaan ataupun menyerupai naga, a dragon, which is a water spirit appeared in front of her, and the Bali Sungai gave her the string of beads. That beads was a sign of marriage proposal. Padahal roh sungai ini tadi melamar dia menjadi istri dia. The lady went home and told her family about the marriage proposal from the Bali Sungai. She told her family that she is going to marry the Bali Sungai. Before she left for the Bali Sungai, she left the strings of beads to her family, which is still with the family until today. So off she go to marry and live with the Bali Sungai in the river. The lady disappeared into the river. She never came back. But the beads are still with the family until today. So that is the origin of beads according to the Kenyah mitos. Jadi begitulah cerita macam mana manik itu wujud dalam mengikut kepercayaan masyarakat orang Kenyah. Contoh manik adalah seperti yang sangat digemari atau menjadi pesaka adalah seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini. Dan kalau kita lihat gambar ini kan, dia ada banyak warna, banyak jenis, dan setiap manik itu ada warna, maksud saya ada nama, dan mungkin di negara Eropah dia dipanggil Mellifori lah apa semua, tapi bila sampai ke Sarawak dia diberi nama mengikut term mereka sendiri. So mitos yang kedua adalah daripada masyarakat orang Kayan. Yang ini daripada Encik Laing Uyo, baru-baru ini dia mengatakan bahwa lelaki ini telah pergi memburu ke hutan. Dan dalam dia pergi memburu ke hutan, dia telah menikam seekor babi hutan dengan lembing dia. Dan babi hutan itu cedera, tetapi dia dapat melarikan diri. Dan lelaki ini tadi mengejar binatang ini dengan menjejaki darah yang keluar daripada badan binatang ini tadi. Dan sehingga dia telah terjumpa jauh di hutan, dia terjumpa satu kampung di seberang sungai. Dan dia menyeberang ke sungai itu dan melihat di kampung itu mereka dalam kesedihan. Dan dia bertanya, kenapa kamu sedih? Jadi penduduk kampung terberitahu, oh anak perempuan ketua kami cedera dan dia sangat sakit. Dan dia pun rasa sedih dengan kesusahan ataupun kesedihan yang dialami oleh penduduk kampung tersebut. Dan dia telah pun pergi menjenguk perempuan muda ini tadi yang sedang terlantar kesakitan kena luka. Dan dia terkejut dan dia lihat ada punya lembing tadi dia tikam dekat babi hutan itu tadi kena dengan perempuan ini. Dan terus dia terfikir, oh ini mestilah babi yang dia tikam itu tadi kan, yang ditikam dengan lembing itu tadi, padahal dia adalah padahal dia adalah manusia tapi menjelma sebagai binatang di hutan. Dan dia telah memohon untuk menjaga perempuan tersebut. Sambil dia menjaga, mereka jatuh cinta. Dan perkahwinan tidak dapat dielakkan. Mereka pun kahwin. Lama-lama kelamaan, mereka happy, tapi lama-lama kelamaan, pemburu ini tadi rasa rindu dengan keluarga dia, dengan ibu bapa dia di kampung. Jadi dia pun memohon izin supaya dia balik dengan membawa isteri dia. Tetapi isteri dia cakap, oh saya tak boleh balik. Kalau saya balik, maksud dia kalau saya keluar daripada kampung ini, saya akan kembali menjadi binatang. Jadi, tetapi laki ini tidak dapat menahan kerinduan dia dengan keluarga. Dan dia pun balik juga. Tapi karena rasa cinta, perempuan ini tadi, iaitu isteri dia mengatakan kepada dia, macam inilah dia cakap. Karena pada zaman dahulu, even sekarang ada musim babi ini bergerak, dia berhijrah mengikut di mana makanan mereka berada. Jadi jika dia kena menyeberang sungai, mereka kena menyeberang sungai, mereka kena seberang sungai juga. Jadi perempuan ini membegitu laki ini tadi. Sekiranya nanti dia cakap ada musim babi melintas sungai, menyeberang sungai, dan kamu memilih satu babi yang ada
tanda putih di kepala dia. Jadi itu adalah saya, dia cakap. Tapi kamu kena tikam saya dengan lembing, bunuh saya, dia cakap. Karena dia tak dapat hidup lagi dengan laki itu, karena kalau dia balik ikut kampung dia akan jadi binatang. So laki ini pun mengikutlah nasihat perempuan itu tadi. So pada musim yang dinyatakan, dia pun menunggu di tepi sungai dan datanglah binatang itu tadi menyeberang dengan ada tanda putih. So, itulah tanda dia yang isteri dia tadi. Terus dia menikam binatang itu tadi mati dan dia mengambil mayat ataupun bangkai binatang itu disimpan, dikuburkan. Dan kalau kita lihat di Kuching Sarawak ada sejenis kubur iaitu kelireng yang dalam kayu tinggi, ada ukiran dan jadi itu adalah untuk kubur untuk orang aristokrat atau bangsawan. Karena perempuan ini tadi adalah keturunan bangsawan, jadi dikuburkan dia di kelireng. Bukan maksud saya kelireng di Kuching itu adalah kubur yang saya nyatakan, tidak, itu sebagai perumpamaan ataupun contoh. So setahun lepas itu dia kembali ke kubur dan melihat ada manik kat situ. Dan di situlah manik bermula ataupun wujud dalam masyarakat Kayan. Dan ini yang saya nyatakan bahawa walaupun manik bukan dibuat daripada Sarawak, tetapi mitos itu ataupun budaya itu sampai ke dalam mitos mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, manik adalah salah satu daripada koleksi Jabatan Muzium Sarawak yang sangat bernilai dan sentiasa diminati sekarang. Dan saya ingin menunjukkan beberapa contoh manik ataupun koleksi-koleksi yang berbentuk manik di Muzium Sarawak. Yang satu berbentuk topi adalah daripada sisik ikan, dan ini adalah satu-satunya manik ataupun topi daripada sisik ikan. Seperti yang saya beri definisi tadi ya, manik yang ditebuk adalah maksud saya apa-apa yang ditebuk adalah manik. Jadi salah satunya adalah topeng berbentuk, maksud saya bukan topeng, topi daripada sisik ikan. Ini adalah satu-satunya ada di Muzium Sarawak, dibuat daripada sisik ikan. Dan tujuan ataupun fungsinya adalah untuk, kerana mereka percaya bahawa pemakai yang akan memakai topi ini apabila dia pergi berperang, kerana zaman dulu mereka suka berperang, kerana itu adalah salah satu budaya ataupun memang satu keperluan. Jadi mereka selamat. Ini macam helmet semasa pergi berperang. Dan yang di sebelah kanan, topi ini adalah cowrie shell, dibuat daripada kerang. Dan ini adalah salah satu koleksi yang sangat awal, sangat lama, dibuat daripada cowrie shell yang dimiliki ataupun berasal daripada masyarakat orang Iban di Sarawak. Dan bahagian atas dibuat daripada tembaga. Dan cekerang dijahit pada topi dibuat daripada daun nipah. Kalau kita lihat di bawah, dibuat daripada daun nipah. Dan topi cekerang merupakan simbol kekayaan pada zaman dahulu. Saya akan menceritakan sedikit lagi tentang maksud-maksud motif ya yang ada yang dibuat daripada manik. Dan di sebelah cowrie shell ada penggendong bayi dibuat daripada manik. Ini yang saya ceritakan tadi, panel untuk buat penggendong bayi. Dan ini juga kami belajar semasa bermain di Ruai Rumah Panjang, kami pun bermain mencuba membuat manik. So apabila sampai ke motif yang macam ada curve, ada yang suka sikit, jadi itu orang dewasa yang akan membantu kami untuk menyiapkannya. Dan yang seterusnya adalah umpok buri, rejang basket dibuat daripada cekerang juga. Yang ini adalah salah satu yang sangat bernilai bagi Jabatan Muzium Sarawak kerana dia sangat-sangat awal, antara koleksi yang terawal. Dan women's head Bidayuh daripada Bukar Sadong, yang ini daripada masyarakat Bidayuh dan adalah sangat istimewa juga untuk masyarakat Bidayuh di Sarawak. Dan yang satu lagi, ini yang sangat agak unik juga, bukan agak unik tapi memang sangat unik. Kerana ini dibuat daripada, kita belum pasti mungkin daripada seramik kerana dia sangat berat. Mula-mula kami fikirkan ini adalah untuk apron, padahal bukan ya, ini adalah sebagai vest, sebagai satu pelindungan apabila mereka pergi berperang pada zaman dulu. Dan mengikut rekod ini adalah daripada masyarakat Lumbawang di bahagian lawas di bahagian utara negeri Sarawak. Seterusnya, ini adalah beaded headgear dan motif dia adalah daripada muka manusia dan ini adalah daripada masyarakat
orang Ulu, Kayan ataupun Kenyah. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, motif ini sangat penting ataupun sangat berguna pada zaman dahulu, tapi pada sekarang dia tidak dipakai lagi kerana dia sudah seperti saya katakan pada awal tadi adalah perubahan dari segi agama, kepercayaan dan sebagainya. Jadi melihat kepada motif ini uh, agak tidak digemari sekarang. Dan ini adalah ada beg tangan yang juga dibuat daripada manik, diukir ataupun dianyam bentuk dia, bentuk rupa manusia, muka manusia. Ini Cowrie shell yang bawah sekali wooden baby carrier pun daripada ini penggendong bayi dibuat daripada kayu dan disimpan kerang. Dan ini berbentuk motif bentuk manusia yang menunjukkan ada memberi perlindungan kepada bayi yang dibawa itu supaya roh ataupun semangat bayi yang dibawa dengan penggendong ini adalah dia tidak mudah sakit dan tidak mudah takut dan sebagainya. Dan seterusnya, objek katalog nombor 75 adalah daripada masyarakat Bidayuh. Ini dibuat daripada taring-taring ataupun gigi-gigi binatang. Dan ini adalah sangat unik ataupun sangat penting kerana mengikut rekod kami, ini adalah dimiliki oleh shaman yang digunakan semasa ritual. Ini adalah rantai leher lelaki Bidayuh yang dijahit dengan gigi hewan, kuku, dan kita lihat macam gigi manusia juga, dan diikat pada rotan dan dipakai semasa upacara. Yang ini masa upacara khas. Dan seterusnya umpuk pun sama juga seperti yang previous slide saya tadi. Dan ini adalah antara hiasan ataupun koleksi-koleksi yang diperbuat daripada manik. Dan banyak lagi sebenarnya kerana kita memang terlalu banyak koleksi-koleksi manik yang kita simpan di Jabatan Museum Sarawak. Baiklah, ini antara yang terbaru yang kita ada, dan ini adalah kebanyakan yang dihasilkan adalah daripada semasa masyarakat Sarawak masih mengamalkan agama lama. Dan apabila mereka telah menganut agama baru seperti agama Kristen, agama selain daripada Kristen, jadi kebanyakan motif ini tidak diguna pakai kerana bagi mereka dia sudah tidak relevan lagi dengan agama yang mereka anuti sekarang. So, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menceritakan tentang kepelbagaian fungsi manik yang ada di Sarawak. Seperti yang telah kita lihat sebelum ini kan, ada beberapa fungsi, ada beberapa sebab kenapa manik ataupun motif-motif manik itu dibuat. Ada maksud dia. Satu, untuk perlindungan daripada roh jahat. Yang kedua, status sosial, iaitu status kedudukan pemakai di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, lambang kekayaan. Keempat, lambang kemahiran. Yang kelima, peranan khusus dalam masyarakat, iaitu sama ada dia sebagai shaman ataupun ketua untuk sesuatu ritual. Dan yang seterusnya sebagai satu identiti, dan seterusnya lagi adalah kesembuhan. Banyak lagi ya. Manik juga boleh digunakan dalam acara perkahwinan dan juga dibayar sebagai denda jika ada seseorang itu melakukan satu kesalahan mengikut undang-undang kampung dan mereka dikenakan denda. Jadi mereka dikenakan denda dengan membayar manik. Ada juga item lain tetapi biasanya memang manik. Dan juga bila ada perkahwinan, hantaran tu memang tidak pernah tinggallah manik. Dia macam satu kewajipan. So yang pertama, lukut skala. Lukut skala adalah rosette bead yang berbentuk seperti ini. Ya, dia sangat penting dalam masyarakat kami orang Kayan. Dia adalah dianggap sebagai satu manik yang sangat mahal. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah membaca dalam mana-mana buku yang mengatakan lukut skala boleh membeli hamba. Dan saya sendiri terfikir, kenapa lukut yang sangat mahal, yang dianggap macam raja segala raja dalam masyarakat Kayan, membeli hamba. Sedangkan hamba bagi kita kan, hamba adalah hamba.
bukan kita membeli macam orang yang macam pahlawan. Jadi maksud abstrak dia adalah sebenarnya karena masyarakat orang dulu, walaupun mereka ada hamba, karena orang ulu ada stratifikasi sosial, ada keturunan bangsawan. Keturunan bangsawan ni dalam masyarakat kami dia yang boleh menjadi temenggong, boleh jadi penghulu, ketua kampung. Dan kemudian orang kebanyakan seperti yang orang ramai-ramai yang dipimpin oleh ketua kampung. Itu orang kebanyakan. Dan orang kebanyakan tak boleh jadi ketua kampung ataupun penghulu ataupun temenggong. Manakala hamba, iaitu hamba ini adalah orang tawanan, tahanan perang. Kerana beratus-ratus tahun dulu ada peperangan antara kampung dengan kampung. Jadi ada wanita yang jadi tawanan, ada lelaki jadi tawanan. Mereka itu menjadi hamba untuk ataupun orang suruhan dalam rumah ketua kampung itu tadi. Jadi hubungan tok kampung ataupun hubungan tuan dengan orang yang ditawan adalah sangat baik. Nama dia saja hamba sebenarnya, tapi bukan dibuli buat kerja sebagainya, tidak. Tetapi mereka masih dilayan dengan sangat-sangat elok. Itulah dikatakan apabila hamba orang itu ditawan dalam peperangan, pemilik hamba ini tadi akan sanggup menebus balik hamba dia dengan manik lukut skala. Itu yang kita akan tengok ataupun kita akan baca jika tuan-tuan dan puan-puan ada membaca buku tentang manik Sarawak akan jumpa lukut skala bernilai dengan seorang hamba. Sebenarnya itu secara abstrak. Sebenarnya bernilai satu nyawa ataupun satu manusia. Kita tidak dapat membeli manusia, tetapi itu adalah sebagai satu lambang ataupun satu simbol untuk membeli atau menembus balik orang yang kita sangat perlukan ataupun kita sangat sayangi. Dan mengikut kepercayaan dahulu, roh manusia tidak boleh meninggalkan orang tersebut. Karena jika roh orang itu lari, karena mungkin dia ada sesuatu yang tidak baik berlaku, dan bila roh itu keluar daripada badan manusia itu, dia akan jatuh sakit. Jadi untuk mengelakkan, untuk memastikan roh orang itu tidak lari dan orang itu yang ditinggalkan roh itu tidak sehat, maka simbol lukut dicacah ataupun dibuat tatu di bahagian badan orang tersebut. Dengan itu kita ada melihat macam simbol, kalau sekarang, zaman-zaman sekarang memang ada orang suka-suka buat manik, tapi dulu memang ada simbol, kalau kita lihat simbol manik, bukan motif tatu di tangan masyarakat orang Hulu memang ada dipanggil lukut, iaitu adalah untuk memastikan roh orang itu tidak lari dan orang itu nanti tidak akan sakit. Dan dalam cerita mitos juga, simbol lukut skala ada juga dilukis ataupun diukir di atas parang yang dibawa berperang oleh pemimpin-pemimpin orang zaman dulu. Jadi begitulah pentingnya lukut ini, manik lukut ini, yang memberi satu perlindungan, memberi kekuatan kepada orang yang memiliki manik tersebut. Dan mengikut cerita, manik ini sangat jarang ada di Sarawak sekarang. Hanya ada beberapa keluarga di Sarawak yang masih menyimpan lukut skala. Dan jika kita terjumpa, sekiranya ada tuan-tuan dan perempuan atau jumpa di manik disebut lukut skala, itu mungkin yang baru, yang kontemporari. Tapi masih cantik, masih hampir sama dengan yang lama, cuma nilai usia itu yang ada perbezaan. Dan yang kedua, status sosial dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat motif manik yang diguna ataupun motif yang dipakai oleh wanita ini adalah lambang bangsawan. Dan kalau zaman dahulu, kita tidak perlu menyatakan, oh saya orang bangsawan, saya orang panyin, saya orang kebanyakan, tidak. Karena motif itu dapat dilihat dari apa yang kita pakai. Contohnya perempuan ini, wanita ini memakai topi berbentuk manusia, yang ini adalah dihaskan untuk masyarakat bangsawan. Dan sekiranya ada wanita yang memakai topi yang macam ini berbentuk ataupun motif manusia ataupun harimau ataupun naga, itu menunjukkan wanita itu daripada ataupun daripada kedudukan yang tinggi dalam satu masyarakat, khasnya masyarakat Kayan dan Kenyah. Lambang kekayaan. Kenapa dia melambangkan kekayaan? Kerana pada zaman dahulu, tidak semua orang berada ataupun tidak semua orang ada duit. Tidak semua orang mampu memiliki harta-harta seperti ini. Dan orang yang dapat berjalan jauh, yang dapat melancong ataupun dapat
mengembara jauh, dapat memiliki manik daripada perjalanan dia dan sebagainya. Dan ini menunjukkan sekiranya ada orang yang memiliki peta macam ini yang ada dalam gambar ini, itu menunjukkan keluarga tersebut adalah keluarga yang berada berbanding dengan orang-orang lain yang tidak ada topi seperti ini. Dan satu ini juga satu penemuan baru bagi saya, karena saya bertanya, kenapa ini contohnya topi ini adalah sun hat, topi yang kita pakai untuk pergi keluar. Karena dulu tak ada payung kan, jadi mereka buat topi macam ni. Dan saya bertanya, kenapa topi yang banyak manik macam ini sebenarnya berat? Kenapa dia boleh menjadi satu lambang kekayaan dalam masyarakat masyarakat di Sarawak? Dan mereka mengatakan, karena untuk menghasilkan manik yang banyak, untuk mendapatkan manik yang banyak, dia memerlukan duit yang banyak. Dan ini menunjukkan jika orang itu memiliki sun hat yang penuh dengan manik macam ini, maksudnya orang itu adalah berada ataupun ada kekayaan dari segi kemampuan untuk membeli manik, ya. Dan itu menunjukkan lambang ataupun menunjukkan lambang kekayaan. Dan kalau kita lihat gambar yang saya tunjukkan di sini, ini adalah dari golongan aristokrat, karena kita lihat dari segi hiasan dia, mereka mempunyai banyak manik, ya. Yang ini pada zaman dahulu. Yang gambar wanita ini adalah daripada masyarakat Kelabit. Yang ini mungkin tahun 60-an, 50-an. Lambang kekayaan sama juga, dan semakin banyak manik, seperti kita boleh imagine ataupun bayangkan kita zaman sekarang, jika kita banyak aksesoris, kita banyak rantai sebagainya, macam rantai emas apa, itu menunjukkan kita mampu membeli benda tersebut. Begitu juga lah pada zaman dahulu, itu adalah lambang kekayaan ataupun lambang kemampuan mereka. Dan ini adalah baju hujan kita panggil, itu buat daripada manik, ya. Dan ini adalah sangat-sangat unik, sangat berharga bagi kami karena tidak ada dihasilkan lagi manik baju hujan seperti ini. Dan seterusnya lambang kemahiran menganyam manik. Karena kalau pada zaman dahulu wanita itu akan menjadi contohnya menjadi satu rujukan ataupun menjadi satu pujian karena jika dia dapat mahir dalam buat kraft tangan. Jadi sekiranya wanita tersebut dapat menghasilkan anyaman manik yang sangat halus dan sangat cantik dan dia memakai kraft tersebut, itu menunjukkan orang itu adalah sangat mahir dalam membuat manik dan memang mereka mendapat pujian ataupun mendapat jadi sebutan di kampung. Ya. Peranan khas yang ini khas dipakai untuk pakar keagamaan. Jadi sekiranya dalam ritual pada zaman dulu, jika ada wanita yang memakai topi macam ini, itu menunjukkan dia adalah ketua untuk ritual keagamaan. Ini adalah daripada masyarakat Bidayuh. Dan identiti, dan ingat saya ceritakan sedikit tentang Baram ataupun Argata di Sarawak. Ini berlaku ini semasa Baram Regatta, itu perlombaan perahu di Sungai Baram di Sarawak. Dan di sepanjang Sungai Baram, yaitu antara sungai terpanjang dan terbesar di Sarawak, banyak penduduk ataupun masyarakat berbagai etnik. Ada Iban, ada Kenyah dan sebagainya. Dan setiap etnik ada topi dia tersendiri, ada bentuk manik dia tersendiri. Jadi semasa festival ataupun semasa Baram Regatta inilah mereka mengenakan pakaian mengikut kebudayaan mereka. Jadi kita akan tahu, oh itu orang Iban. Dengan kita melihat pakaian dan melihat topi ataupun hiasan manik yang mereka pakai. Dan kalau kita lihat manik topi Kelabit, oh kita tahu itu memang Kelabit. Kita tak payah, kita tak perlu tanya, kamu dari mana, kamu dari kau mana. Kita tak perlu tanya, karena dari pakaian, pemakaian manik itu kita sudah kenal dia daripada etnik mana. Begitu kita mengenal, kalau macam saya ada biasa tengok, kita sudah tahu dia itu daripada masyarakat mana. Objek dalam alam kematian, dan kita biasanya even malah sampai sekarang jika ada kematian, kita akan kena dalam masyarakat kami, kita memberi objek ataupun menghiasi si mati dengan pakaian baru, dan kami akan memberi manik
topi manik, rantai manik, uh, dengan simati. Dan ini bukan hanya berlaku sekarang, tapi berlaku pada zaman-zaman dulu. Dengan itulah kita melihat bahwa dalam ekskavasi arkeologi di Gua Niah kita ada menemui manik-manik dalam kubur yang dijumpa di Gua Niah yang di usia objek tersebut dalam 40,000 tahun. Jadi itulah kegunaan manik daripada seperti ceritakan tadi daripada kelahiran, kelahiran sampai dia bertunang, sampai dia kahwin, sampai dia meninggal, semua setiap aspek ataupun setiap step ataupun setiap langkah kehidupan itu ada manik. Dan adat dalam perkahwinan ini antara manik yang sentiasa diberi sebagai satu hantaran dan sangat-sangat biasa sekarang. Perkahwinan antara kayan kenya ataupun kahwin campur macam kayan, kahwin iban, kahwin bidayu, apabila ada hantaran antara keluarga kami akan memberi in-law kita manik. Setiap wakil daripada keluarga itu kita akan beri manik. Ada juga hantaran lain, tapi manik memang satu kemestian. Dan even dalam perkahwinan mereka mengenakan pakaian yang dipenuhi dengan manik. Yang pakaian macam kita lihat dalam movie, dalam TV seperti pakaian putih apa semua itu mungkin waktu pagi, tapi bila buat acara perkahwinan, cara adat, cara kampung memang mengenakan pakaian dengan penuhi manik dari kepala sampai ke kaki mereka. Dan penggunaan dan budaya keraf manik sekarang. Ya, yang saya ceritakan adalah pada zaman dahulu. Dia sangat-sangat penting. Dan sejak zaman berzaman, manik menjadi simbol tradisi melambangkan kemewahan dan kedudukan seseorang seperti yang telah tunjukkan dalam slide tadi. Jadi tidak heranlah jika manik menjadi harta bahan pusaka turun-temurun. Bukan saja daripada ibu kepada anak perempuan, tetapi bapa kepada anak lelaki. Karena ibu mempunyai manik yang lain, maksud saya susunan yang lain, bentuk yang lain, rupa yang lain daripada manik lelaki. Kalau manik lelaki dia ada besar dia punya buah ya. Dan kalau bapa biasanya akan serahkan manik itu kepada anak lelaki dia. Dan ini adalah kerana rantai manik lelaki berbeza pada rantai manik perempuan seperti yang saya nyatakan tadi. Manik juga pernah digunakan sebagai mata wang, hantaran perkahwinan, perhiasan diri, dan barang-barang yang digunakan untuk tujuan pengembumian. Dan di samping itu, seperti kita lihat dalam slide dalam koleksi manik dari slide Museum Sarawak tadi, manik digubah untuk menjadi menghias baby carrier atau penggendong bayi dan hiasan-hiasan lain, malah alas tempat duduk, beg tangan dan sebagainya. Dan mereka iaitu orang Sarawak telah menggunakan, memakai dan memerlukan manik sejak turun-temurun sepanjang ingatan mereka. Dan jika saya bertanya, sejak bila kita menggunakan ataupun keluarga kamu menggunakan manik? Oh, selagi saya tidak ingat, tapi memang saya tahu memang sudah ada. Mereka cakap macam tu. Dan manik digunakan sebagai perhiasan dan sebagai bayaran terhadap denda, bayaran sebagai upah. Kerana dulu kan mereka tak ada duit. Jadi jika saya mengambil upah ataupun pergi bekerja di kebun, saya akan dibayar dengan manik ataupun membuat dulu orang Sarawak membuat tatu dan mereka juga dibayar dengan menggunakan manik. Dan sebagai azimat juga ada disimpan sebagai azimat dan juga komoditi perdagangan dan juga digunakan dalam item untuk penyembuhan, untuk menyembuh penyakit, menguatkan semangat dan dibekal dalam alam kematian seperti nyatakan tadi. Menunjukkan kekayaan, menunjukkan orang itu ada status ataupun ada kedudukan dalam masyarakat dia. Wujud juga dalam cerita-cerita epik, cerita-cerita sastra rakyat masyarakat di Sarawak. Dan manik terawal yang saya nyatakan tadi dibuat daripada berbagai-bagai bahan ya. Dan sekarang pun banyak bahan daripada kaca dan tanah liat. Dan kegunaannya sekarang seperti saya nyatakan tadi, zaman berubah, tahun berubah, penggunaannya pun berubah juga. Tetapi tidak bermakna warisan ataupun seni kraf tangan manik di Sarawak pupus ataupun hilang.
tetapi dia berubah ataupun dia berubah daripada satu kegunaan ataupun dari satu maksud ke maksud yang lain. Contohnya, kalau dulu, kalau tuan-tuan dan puan ingat bentuk muka manusia ataupun bentuk motif binatang tadi, itu adalah orang yang bangsawan ataupun orang yang ada kedudukan tinggi dalam masyarakat saja yang boleh menggunakan motif tersebut. Tetapi sekarang, karena banyak yang sudah berhijrah ke bandar, jadi perkara ini ataupun larangan untuk menggunakan sesetengah motif itu sudah tidak macam tidak dianggap berat. Jadi orang biasa pun yang tidak ada, yang dulu kebanyakan memang tak boleh menggunakan motif itu untuk menghiasi rumah mereka. Banyak kita lihat di dinding-dinding kalau kita pergi di rumah kawan kita, jika ada tuan-tuan dan perempuan yang ada rakan-rakan di Sarawak, kesempatan pergi rumah mereka, kita akan lihat mungkin ada hiasan manik di dinding mereka ataupun di sunhead, di topi mereka. Mungkin kita lihat ada motif yang kuat tu tadi. Dan ini menunjukkan mungkin karena suasana hidup di bandar sudah lain di kampung. Tapi jika di kampung memang masih ada larangan secara bukan disebut, tapi kita sendiri merasa saya tidak layak untuk menggunakan motif ini karena mungkin nanti esok lusa ataupun masa akan datang kita akan ada satu kesusahan, mungkin kita akan sakit, mungkin kita buat mungkin tidak banyak rezeki lah macam tu. Dan lebih ramai orang mampu membeli berbanding dahulu. Karena saya nyatakan tadi kan fungsi dulu adalah melambangkan kekayaan. Karena dulu agak susah untuk mendapatkan uang. Tapi sekarang lebih banyak yang dah mampu dan sekarang kita akan tahu bahwa hampir setiap orang, contohnya topi kelabit, topi lembawang yang sangat mahal dulu, yang hanya beberapa orang saja mampu memiliki topi tersebut. Hampir daripada, saya ingat mungkin setiap orang, setiap bilik sudah ada peta ataupun iaitu topi manik yang dua budak perempuan tu tadi ya. Dan ini menunjukkan bahawa satu perubahan ya. Dan sekarang macam Asia, everyone now can fly. Sekarang everyone who can afford, they can have their own accessories. Ya. Dan dari segi ada perubahan konsep simbol juga. Powerful motif macam motif anjing, motif dragon, human face, human body, tiger, yang dulu adalah khas untuk golongan bangsawan, sekarang siapa-siapa yang saya lihat membeli ataupun mengadakan motif ini. Tapi saya sendiri, personally, saya masih agak khawatir karena mungkin daripada pembawaan ataupun dari segi kehidupan saya di kampung, karena selalu ditegur oleh orang tua. Jadi saya masih ingat yang perkara ini saya tidak boleh sambil lena ataupun sambil lewa untuk mengadakan ataupun membeli ataupun membuat motif manik daripada motif-motif yang sangat berkuasa ataupun yang sangat saya tidak layak untuk menggunakannya. Dan kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun konsep gubahan dan penggunaan manik telah berubah pada zaman sekarang, warisan seni manik masih hidup dan kekal kreatif. Kalau dulu seperti saya nyatakan tadi, masyarakat orang Ulu memang terkenal dengan membuat manik. Tapi sekarang orang lain macam orang Bidayuh pun boleh membuat motif orang Hulu, Iban pun boleh buat motif orang Bidayuh dan sebagainya. Dia jadi macam satu pertukaran skill ataupun sharing skill itu kita tak nampak, tetapi dia berlaku. Kita nampak dalam alam yang nyata. Tapi kita tak sedar bahawa perubahan itu berlaku ataupun transfer skill ataupun transfer motif itu berlaku di kalangan masyarakat di Sarawak. Dan warisan seni manik masih hidup dan kekal kreatif walaupun dia sudah berubah dari segi penggunaan, dari segi maksud dan sebagainya, tapi dia masih ada. Dan semoga warisan seni manik ini terus dipertahankan seperti mana generasi sebelum kita telah memelihara budaya ini sehingga ke saat ini. Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memelihara warisan seni manik kita pada hari inilah. Macam kita lihat di slide yang saya tunjukkan,
Ini adalah antara contoh hantaran perkahwinan. Dulu dia punya sarung parang ni tidak dibuat manik dari sepenuh-penuhnya macam ini, tapi sekarang dihiasi dari awal, daripada dari hujung ke hujung, dan dia punya handle pun dibuat daripada dihiasi dengan manik. Kalau dulu tidak, tapi sekarang dibuat macam ini. Itu yang saya nyatakan tadi. Warisan seni manik ini masih wujud, tetapi dia sudah beranjak ke satu tahap yang lain ataupun sudah berubah ke satu peredaran masa yang lain. Dan setiap etnik meminjam motif antara satu sama lain dan tidak ada lagi larangan ataupun tidak ada lagi macam apa orang cakap tidak ada restriction, tidak ada tabu lagi. Tapi semua orang boleh memiliki ataupun membuat motif yang khas untuk orang yang tinggi, ya. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak pengurusan Museum Tekstil yang telah mengajukan bicara warisan pada hari ini. Kerana ini adalah salah satu sumbangan kita bersama sebagai warga museum untuk memelihara warisan kita. Dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya telah sampai ke penghujung pembentangan saya. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada kelemahan ataupun maklumat yang belum lengkap disampaikan. Saya mohon maaf, dan jika ada kelemahan itu adalah daripada saya sendiri dan saya mohon maaf. Tetapi jika ada pertanyaan, bila-bila boleh bertanya dengan saya dan saya akan berusaha untuk menjawab setiap persoalan yang diutarakan jika saya mampu menjawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Dora Jok. Satu perkongsian yang sangat menarik pada Puan Dora Jok, ya. So Puan Dora, kita ada beberapa soalan. Yang pertama daripada Encik Fatah yang mengatakan, ada tak perbezaan pemakaian manik sebagai simbol bagi perempuan, contoh untuk anak dara, dah bertunang atau berkahwin atau dan lain-lain berkaitan. Okay. Puan nak jawab dulu ke saya nak baca habis dulu soalan, Puan? Baca lagi soalan tu. Baca lagi soalan. Okey, soalan kedua daripada saudara kita di Indonesia. Dayak Kanyaan di North Kalimantan already made beads. Is there any similarity between Dayak Kanyaan dengan Sarawak? Yang kedua. Dan yang ketiga, symbolism in Dayak Kanyaan beads such as manuk tinggaang has meaning, bermaksud gagah, berani. So how about di Sarawak? Okay, yang seterusnya daripada Encik Farid. Beads color has a meaning in Dayak Kanyaan. How about in beads color Sarawak? Puan, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Ya, memang ada persamaan antara masyarakat Dayak di Kalimantan seperti masyarakat Kenyah, Kayan di Kalimantan dengan masyarakat Kayan Kenyah di Sarawak. Kerana asal-usul mereka sama, iaitu daripada satu rumpun yang sama, daripada satu keluarga yang sama pada zaman dahulu sebelum kita ada sempadan rasmi Indonesia dengan Malaysia. Kerana asal-usul Kayan Kenyah memang di Central Borneo, dan apabila Borneo telah dibahagi kepada Belanda dengan Brooke pemerintahan Raja Brooke, jadi itu yang telah memisahkan masyarakat Kenyah dengan Kayan di Kalimantan dengan Kayan Kenyah di Sarawak. Tetapi budaya itu masih sama. Dan saya mengakui bahawa banyak craft yang ada di Sarawak adalah kita dapatkan daripada masyarakat Kayan Kenyah ataupun Iban daripada Indonesia. Dan soalan yang satu lagi adalah tentang mana tadi ya? Sekejap. Okay, soalan yang seterusnya yang untuk simbol status bagi pemakaian manik bagi kaum perempuan. Sama ada dah berkahwin, dah bertunang dan lain-lain berkaitan. Kalau di Sarawak yang itu tidak ada perbezaan sama ada dia belum berkahwin ataupun bertunang dan sebagainya. Itu tidak ada dalam penemuan saya semasa saya buat kajian ataupun membuat interview dengan masyarakat di Sarawak. Okay. Kita ada satu lagi soalan daripada Museum Tekstil Negara. So, apakah motif manik ini mempunyai semangat spirit yang tertentu?
yang melambangkan roh-roh yang tertentu. Right. Okey, jika dia contohnya seperti ada satu soalan tadi motif burung kanyalang. Itu me dalam masyarakat tradisional, motif yang dikhaskan untuk golongan bangsawan kerana masyarakat contohnya kan, masyarakat orang Hulu dia ada 3 stratifikasi sosial dan mereka tidak perlu, maksud saya mereka tidak perlu mengatakan yang ini bangsawan, yang ini tidak. Hanya daripada lambang, manik ataupun lambang pakaian ataupun apa yang mereka pakai menunjukkan mereka adalah daripada golongan tersebut. Jadi motif yang dianggap motif yang kuat seperti harimau, uh, even macam harimau, dragon, kenyalang, itu adalah motif untuk golongan bangsawan tadi. Jadi sekiranya hanya mereka saja yang layak. Maksudnya semangat mereka itu kuat setimpal dengan semangat binatang yang diolah, dianyam, dimanik itu tadi. Jadi sekiranya golongan yang di bawah bangsawan menggunakan, ini zaman dahulu lah, sekiranya mereka menggunakan manik yang motif manik yang tidak layak untuk mereka, mereka boleh jadi sakit, mungkin bukan saja kesihatan mereka tidak elok, tetapi mungkin hasil pertanian mereka tak menjadi. Contohnya padi tak banyak, mungkin padi banyak dimakan oleh binatang dan apa-apa mereka buat adalah tidak ada berkat. Jadi itu kami panggil tulah. Dan baru-baru ini saya baru balik daripada Ulu Baram. Bukan saja dari segi motif manik juga ya, yang saya dapati bahwa ada satu orang tua, dia sangat tua, kena orang Ulu, masyarakat Dayak sama juga mungkin di Kalimantan, mereka menghiasi telinga, iaitu atas telinga mereka ditebuk dan di bawah pun ditebuk. Yang di atas ini mereka simpan taring binatang untuk perhiasan dan di bawah adalah mungkin ukiran lain juga. Jadi ada dua orang tua ni menceritakan bahwa semasa mereka pergi membuat, masa mereka kecil lah, mereka pergi menebuk telinga mereka di atas ini. Mereka pergi bersama dengan anak daripada golongan bangsawan. Dan mereka mendapat telinga mereka tu tak elok. Jadi macam kudis. Jadi bentuk telinga itu sudah tidak macam telinga yang normal lagi. Kerana dia sudah rosak, bengkak, bernanah dan sebagainya. Padahal kerana dia pergi membuat ataupun mendidik telinga itu bersama dengan anak golongan bangsawan. Mungkin dia tidak semangat, dia tak sekuat ataupun status itu tak sama. Kerana kalau orang kebanyakan memang khas untuk kebanyakan. Kalau orang bangsawan tu memang khas untuk orang bangsawan. Jadi kalau saya nak cakap percaya ataupun tak percaya tapi benda tu berlaku. Percaya susahlah, tu terserah dengan kita. Jadi bagi saya sendiri ya, macam motif yang kuat ni tadi macam binatang harimau. Saya masih, ini personally saya, tapi terserah dengan tuan-tuan dan puan untuk ikut ataupun tidak. Saya masih observe, saya masih memerhatikan apa yang saya boleh, apa yang saya tak boleh. Kerana saya tak nak nanti macam saya dudi hari akan ada satu kepayahan, mungkin pekerjaan saya tak elok, kesihatan saya tak elok, apa semua. Walaupun saya adalah menganut agama Kristian, saya percaya Tuhan saya, tetapi ini macam macam saya tak pandai nak cerita lah, tapi mungkin tuan-tuan perempuan dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan. Macam kita percaya ada hantu, ada juga tak percaya, ada juga yang tak percaya, tapi hantu ada. Hantu ada ganggu kita, macam itulah. Ya, saya minta maaf saya memberi contoh yang macam tu. Okey. Baik, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih ada soalan, boleh dikemukakan. Yang satu tadi Puan Shina tentang color, warna manik. Yes. Ya. Okay. Kalau masyarakat di Kalimantan dekat Sintang kalau tak silap, memang manik itu melambangkan gender. Tapi kalau di masyarakat Sarawak, yang ini ada dua perspektif, macam lukut tu kan, lukut skala. Ada dipanggil lukut skala lelaki, lukut skala perempuan.
Tapi saya mohon maaf saya tak nampak apa perbezaan dan mungkin mata orang yang sangat pakar itu dapat melihat bahwa ini adalah untuk lelaki, ini adalah untuk perempuan. Jadi bead color ada meaning dari segi macam merah tu melambangkan apa, kuning tu melambangkan apa. Yang itu sepanjang yang saya apa kajian saya yang pendek, perjalanan pengembaraan yang saya tak panjang, yang tak banyak mungkin saya belum jumpa lagi uh, warna-warna manik ini melambangkan sesuatu. Tetapi kalau kita lihat sekarang banyak manik yang dihasilkan ataupun motif-motif ataupun gubahan manik itu yang selalu diedar semasa function rasmi memang mengikut warna negeri Sarawak merah, putih, kuning. Tapi dia tak melambangkan apa-apalah. Ya. Baik, kita ada lagi soalan daripada saudara Farid Abdullah. I am a Javanese from Java and give high respect to the Kayanese. This is a naive question. Do they use black magic if in Angel? Menggunakan ilmu hitam kalau ada perasaan marah ke. Oh, kalau dari segi penggunaan manik, seingat saya tak ada. Cuma motif macam motif yang kuat tu tadi kan macam dragon, motif harimau itu yang boleh menentang ataupun melawan kuasa ataupun roh-roh jahat itu tadi. Tetapi untuk menggunakan black magic, seingat saya belum ada jumpa. Tetapi manik memang ada digunakan sebagai ajimat ataupun digunakan sebagai satu batu perlindungan mereka untuk pergi ke mana-mana. Tapi untuk mengusir ataupun melindungi pemakai, mereka menggunakan motif-motif yang garang, motif yang kuat itu tadi. Jadi untuk black magic, saya mohon maaf saya belum dapat jawab. Baik, terima kasih Puan Dora. Saya ada soalan. Untuk gelang manik yang sempit yang dipakaikan pada baby itu akan dibuka, betul? So adakah selepas dibuka ianya akan ditambahkan lagi manik itu ataupun disimpan begitu sahaja? Ya, pengalaman saya sendiri dan juga saya melihat rakan-rakan saya yang lain yang mengenakan manik di tangan baby, terutamanya yang masih kecil, saya masih simpan. Selagi saya tak tanpa sedar saya menghilangkannya lah. Kerana kebanyakan seperti yang saya baru balik daripada Baram, kebanyakan harta-harta pusaka banyak orang tak sedar dia hilang, dia mungkin dia tersalah simpan, dia pindah apa semua jadi dia hilang macam tu. Tapi kita tak buang. Kita tak buang macam manik yang saya simpan untuk anak saya tu saya masih simpan dan sebagai satu kenangan dan dia pun sangat macam seronok. Oh, saya ada pakai manik ini semasa saya baby. Tapi untuk ditambah, yang saya jumpa memang tidak ada dibuat penambahan lah. Kalau mungkin dia nak buat baru, dia akan buat baru. Tapi dia tidak akan ditambah lah. Ya. Alright, soalan daripada Puan Rashida, Pengarah Museum Tekstil Negara. Boleh Puan Dora jelaskan bagaimana manik diperbuat? Kalau yang saya lihat, saya pernah sendiri pergi ke pusat craft manik di Long Tumak di Lawas. Mereka mengambil daripada tanah liat di tepi sungai dekat Long Tumak dan hanya tanah liat itu yang sesuai dibuat manik. Mereka membakar, mereka dibekal dengan oven ataupun iaitu sesuatu tempat untuk mereka membakar manik tersebut. Dan dia ada proses depan. Manik tanah liat itu diuli-uli, di apa semua, ditumbuk apa semua macam dibuat doh, lepas tu diberi warna, kemudian dibakar, macam itulah proses dah dibuat. Lepas tu dia akan semasa sebelum dia dibakar tu, semasa dia masih lembut, dia akan dibuat lubang untuk menyimpan ataupun untuk memudahkan dia menyulam nantilah. Jadi semasa proses itulah mereka memberi motif atau warna yang mengikut apa warna yang ada, macam dia membuat manik contemporary ataupun imitate manik lama yang sudah tidak ada pengeluaran ataupun tidak ada dijual dalam pasaran lagi.
Baik, kita teruskan lagi dengan satu ataupun dua soalan. Sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan? Tak ada. Baik, terima kasih Puan Dora. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bicara at museum yang bertajuk seterusnya akan diadakan yang bertajuk Teknologi Emas dan Perak Dulu dan Kini akan diadakan pada 18 Ogos 2022 dan seterusnya perasmian pameran motif dan reka corak tekstil akan diadakan pada 7 Julai 2022. So pameran ini akan dibuka kepada orang ramai dari 7 Julai hingga 31 Disember 2022. Dari sini datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari sini datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.